وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dan kita dah masuk kepada fasal yang baru, tajuk baru, iaitulah berkenaan dengan salat. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salawatil khamsi. Dia kata, wahai murid, hendaklah kalian, dia kata, fi ghayatil i'tina'i, benar-benar, dia kata, menjaga iqamatis salawatil khamsi. Kamu benar-benar menjaga sembahyang yang 5 waktu, dia kata. Dan yang ni kita dah terang pada minggu yang sudah. Setiap daripada kita kena jaga bagi elok sembahyang yang 5 waktu ni, kerana ianya merupakan sebagai tiang kepada agama. Dan Nabi SAW menyebut, siapa-siapa yang telah mendirikan sembahyang
maka dia telah pun mendirikan agama Allah. Yakni di dalam diri orang yang mendirikan sembahyang, maknanya tertegaklah agama ni di dalam diri dia. Dan juga segala apa yang dia lakukan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana dia meninggalkan sembahyang, tentu dia tinggalkan sembahyang, maka Nabi kata robohlah agama pada dia. Dan maknanya dia tidak mendirikan agama di dalam diri dia, dan ini akan menyebabkan amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang ni pula tuan-tuan, dia adalah penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan oleh ulama, antaranya yang disebut di dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salat. Dan ulama menyatakan orang yang mendirikan sembahyang itu yunaji Rabbah, dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu bila mana seorang sahabat dia jumpa dengan Nabi SAW, dia tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, andi iskalat, aku ni ada masalah ya Rasulullah. Lagu mana aku nak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah selesaikan masalah aku ni?" Dan tuan, apa cara kita nak minta dengan Allah Ta'ala ni supaya segala masalah kita diselesaikan oleh Allah? Nabi ajak. Dan Nabi ajak lagu mana? Kata Nabi SAW, "Salli raka'ataini." Sembayanglah kamu 2 rakaat, thumma sil. Kemudian kamu mintalah apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Dan daripada perkataan Nabi ni, dia memberikan makna kepada kita bahawasanya sembahyang ini adalah komunikasi seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi, bila mana seseorang sembahyang, kita dah terang dah minggu sudah, tuan-tuan. Baca Fatihah bagi elok. Dan tuan, kita ingat apa yang kita baca. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia baca suratul Fatihah, maka di situ ada 2 bahagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahagian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bahagian yang kedua daripada Fatihah ni adalah untuk hamba. Bila mana hamba tu dia kata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Dan Allah Ta'ala kata, "Hazalak," yang ni untuk kamu, kata Allah. Dan juga apa-apa yang kamu pinta, kata Allah. Dan di sini nak beritahu bahawa sembahyang ni, seseorang itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara ni lah seseorang hamba dia boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kata Imam Al-Haddad, bagi setiap murid itu hendaklah dia benar-benar menjaga sembahyang 5 waktu dia. Dan tuan, bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, "Farqun bainana wa bainal kafir fi tarkis salah," kata Nabi. Perbezaan antara kita dengan orang yang kafir, kata Nabi, fi tarkis salah, iaitulah pada meninggalkan sembahyang, kata Nabi SAW.
Tuan-tuan punya berat tuntutan sembahyang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia. Baik, yang tu kita terang pada minggu sudah dah. Kemudian dia kata bi itmami qiyamihinna, ini sembahyang yang dikehendaki. Tuan-tuan, yang ni malam ni kita baca, yang ni adalah sembahyang yang dikehendaki. Tuan-tuan, satu hari, hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Al-Imamul Bukhari. Bila mana ada satu hari seorang sahabat dia masuk ke dalam masjid Nabi SAW, kemudian dia pun pi ke nahiyatil masjid, dia pi dekat ujung-ujung masjid. Dan pada masa tu katanya yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW memerhatikan sahabat itu sembahyang. Dan maknanya Nabi tengok dia sembahyang daripada takbir sampailah kepada salam dah. Lalu selesai dia sembahyang, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia bersalaman dengan Nabi SAW. Lalu Nabi kata dekat dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik semula sembahyang kamu, kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Dan Nabi sebut macam tu dalam keadaan orang ni dah mendirikan sembahyang. Dan tuan, benda ni Nabi SAW sebut sampai 3 kali. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana kamu belum sembahyang, kata Nabi SAW. Dan tuan, katanya Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, bila mana dia komentar berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ni, kalaulah sembahyang itu tidak perlu kepada luarannya, maka Nabi tidak akan suruh sahabat ni ulang sembahyang tu sebanyak 3 kali. Dan tuan, dekat sini nak beritahu apa? Siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, dia kena dirikan dengan sempurna. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Dan tuan, hadis ni adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian semua sembahyang sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan, sembahyang ni tata cara dia wajib atas kita untuk belajar. Tuan, dan sembahyang yang betul adalah menatijahkan sembahyang yang khusyuk, hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu disebutkan oleh ulama di dalam kitab sifat salat Nabi yang sahih. Dan ulama kata, ada orang dia tanya, macam mana nak mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang dia? Dan bila kata khusyuk ni, dia adalah amalan hati. Dia bukannya boleh buat-buat. Kalau buat-buat tu, yang tu namanya tata khusyak. Yang tu namanya adalah buat-buat khusyuk. Dia belum khusyuk lagi. Dan tuan, bila mana kata khusyuk, dia menghadirkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu ditanya kepada ulama, macam mana untuk seseorang itu dia hadir hati ketika mana sembahyang? Tuan-tuan, masya-Allah, sembahyang yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan kesan yang baik dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang yang kamu dirikan, kata Allah, dapat mencegah diri kamu daripada segala fahsyak dan juga mungkar kepada Allah. Dan ingatlah kepada Allah dengan membesarkan dia. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Dan ni adalah kekuatan sembahyang. Sebab tu ulama kata, siapa-siapa yang dirikan sembahyang dengan betul, maka kehidupan dia juga akan berjaya. Segala yang dia hajatkan akan dikabulkan oleh Allah, dan dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ni sembahyang yang kita buat, masya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kamu nak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kena buat dua benda ni. Tuan-tuan, ni bila kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala, kena buat dua benda ni. Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis-sabri, dan mintalah tolong dengan Allah dalam keadaan kamu sabar. Itu yang pertama. Tuan-tuan, kita ada masalah, kemudian kita ada apa-apa ujian yang berlaku ke atas kita, ada masalah yang kita nak keluar daripada masalah tu. Wasta'inu bis-sabri, minta tolong dengan Allah dalam keadaan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wassalah, dan juga dengan cara kamu mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, makna apa ayat ni? Ayat ni dia nak habaq kat kita, kalau kamu ada masalah, kalaulah kamu nak jaya, kamu nak buat apa pun, nak sukses, minta tolong dengan Allah, sabar, dan juga dalam keadaan mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, masya-Allah. Sembahyang ni dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kenapa solat sunat duha pahala dia besar? Pasal apa? Solat sunat awabin pahala dia juga besar. Besar pahala dia. Kerana tuan-tuan, sepatutnya pada waktu duha ni orang cari dunia. Patutnya. Tuan-tuan, kita area dalam pukul 10, 10.30, pukul 11 ni, ini waktu kita sedang mencari rezeki. Ini waktu kita sedang mencari duniawi kita. Tuan-tuan, tapi ada orang yang pada waktu duha 10.30 dia pun mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia dapat pahala yang begitu besar daripada Allah. Pasal apa? Kerana dia sedang, kata ulama, dia sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sembahyang ni dia kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam sembahyang ada takbiratul ihram. Sebab tu dalam sembahyang ada qiyam, dia ada berdiri. Sebab tu dalam sembahyang ada rakaat, i'tidal, sujud, doa antara dua sujud, dan juga dia memberi salam. Tuan-tuan, semua ni bukan saja-saja ni. Tuhan suruh berdiri bukan saja-saja. Allah suruh rakaat, yang ni bukan saja-saja. Tuan-tuan, semuanya itu mengandungi falsafah bahawa menunjukkan bahawa manusia ni dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang yang dikehendaki bi itmami qiyamihinna. Ni semua ni tuan-tuan yang disebut oleh Imamul Haddad ni adalah sembahyang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa nak dapat khusyuk tadi kita kata buat dua perkara ni. Satu yang ni. Tuan-tuan, dia kena belajar tata cara sembahyang yang betul. Itu yang pertama sekali. Dia kena belajar macam mana cara takbiratul ihram, macam mana cara berdiri, rakaat, i'tidal, sah, batal sembahyang.
yang ni dia mesti nak kena belajar hak ni. Dan tuan-tuan, tu langkah pertama untuk seseorang itu khusyuk dalam sembahyang dia. Dan tuan, kalau apa yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan amalan tersebut tidak akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, ibadat orang yang tidak belajar adalah ibadat yang berbahaya, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan tuan, dia berbahaya. Tuan-tuan, tapi maksud belajar bukannya tuan-tuan kena belajar macam orang mengaji dekat pondok tu. Bukan. Maksud belajar dekat sini bukannya belajar macam orang yang belajar di pengkhususan pengajian agama. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan belajar ni, apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas diri dia. Tuan-tuan, sembahyang ni wajib atas kita. Tuan-tuan, maka kerana tu wajib pula untuk kita belajar macam mana tata cara sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam hadis tadi yang kita sebut, bila sahabat ni sembahyang dan Nabi kata, hang tak sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, akhirnya sahabat ni kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, anni bashar, aku ni adalah manusia biasa ya Rasulullah. Qad usib wa qad ukhti. Kadang-kadang aku ni betul, kadang-kadang aku salah ya Rasulullah. Alimni ya Rasulullah, tolong ajar kepada aku ya Rasulullah. Tuan-tuan, tengok, ini sifat sahabat Nabi SAW yang faham perkara ni. Bila Nabi kata, semayang, hang tak semayang, Nabi kata. Tuan-tuan, bukan sekali, sampai 3 kali. Akhirnya sahabat ni kata apa? Ya Rasulullah, aku manusia. Kadang-kadang aku betul, kadang-kadang aku salah. Alimni, maka ajarkan kepada aku ya Rasulullah. Tuan-tuan, tengok, sahabat masih belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam bab ni kita tak boleh besar diri, tuan-tuan. Tak boleh. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mallahu kibir, siapa mallahu kibir walau zarratin, kata Nabi, siapa-siapa yang ada dalam hati dia membesar diri, walau zarratin, walaupun sebesar zarah, kata Nabi. Tanda, walaupun sebesar zarah. Besar mana sangat zarah ni? Kecil ya, halus ya. Tapi Nabi kata, hurima lahu raihatal jannah, diharamkan baginya menghirup bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, dia tak boleh nak cium bau syurga. Tuan-tuan, bau pun tak boleh. Ini kan pula nak masuk dalam syurga Allah. Ini bagi orang yang ada kibir, ada rasa sombong, besar diri di dalam hati dia. Dan dia diharamkan daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ilmu ni, dalam bab ilmu, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah. Nabi ajak kat kita. Tuan-tuan, Nabi ni masya-Allah, kalau kita baca di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nama kitab tu Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah insan yang sempurna. Dan disebutkan dalam kitab ni, Nabi SAW ni orang yang sempurna.
ilmu zahir dan juga ilmu batin. Dua-dua tu Nabi sempurna. Tuan-tuan, ilmu batin bukannya dia boleh keluar api dari tangan, bukan itu. Tuan-tuan, bila kata ilmu batin, bukannya dia cucuk pisau kat perut dia tak tembus, bukan itu. Maksud ilmu batin ni hati Nabi SAW sempurna. Kemudian perbuatan syariat Nabi sempurna. Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi sempurna macam tu, Nabi masih berdoa dengan Allah. Tuan-tuan, apa Nabi doa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, Nabi minta lagi dengan Allah. Ya Allah, tambah kepada aku ilmu pengetahuan lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Sehingga kan kata Allah Subhanahu wa taala, fauqa kulli zi ilmin alim. Wahai Musa, kamu jangan lupa wahai Musa, bila kamu alim, ada lagi orang yang jauh lebih alim daripada kamu, kata Allah. Menyebabkan apa, tuan-tuan? Pertemuan antara Nabi Musa dan juga Nabi Allah Khadir alaihi salam. Bertemu Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam, yang mana disebutkan oleh ulama, Nabi Musa ini sempurna ilmu syariat dia, manakala Nabi Allah Khadir alaihi salam sempurna pada ilmu hakikat dia. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk pada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kamu reti, kamu pandai, kamu alim. Ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Tuan-tuan, sebab tu kita duk dengar cerita macam mana Nabi Khadir alaihissalam dia pecahkan sampan orang. Macam mana Nabi Allah Khadir alaihissalam dia pergi bakar rumah orang. Macam mana Nabi Allah Khadir alaihissalam ni dia pergi bunuh seorang kanak-kanak kecil yang menjadi persoalan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan tuan nak tunjuk kata fauqa kulli zi ilmin alim. Bila mana kamu alim, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila teringat macam ni, saya teringat ni memang menakjubkan, tuan-tuan, masya-Allah. Masa mengaji dekat Yaman dulu, tuan-tuan, antara guru kami, nama dia adalah Al-Habib Abu Bakar Balfaqih, nama dia. Masya Allah, tuan-tuan, Habib Abu Bakar Balfaqih ni, sekarang ni adalah orang yang paling alim di kota Tarib di Hadramaut. Paling alim, Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Saya dan belajar dengan dia dua buah kitab. Yang pertama kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, satu lagi Matan Al-Irsyad Fiqh Syafi'i. Saya belajar ada. Tuan-tuan, masya Allah, dia ni alim sangat. Apa ni, rujukan fiqh akan rujuk kepada dia. Tuan-tuan, tapi ni akhlak kita kata. Saya juga ada guru apa ni, ilmu bahasa Arab. Saya belajar di Yaman dengan Syekh Usamah Aikar, nama dia. Saya belajar dengan dia dua kitab, Mutammimah Al-Ajrumiyah, satu lagi kitab Qatrun Nada li Ibn Hisham, belajar dengan dia. Tuan-tuan, Syekh Usamah Aikar ni umur dia muda, sekitar umur dia dalam 30 tahun masa tu. Umur dia masya Allah muda lagi, tapi alim. Tuan-tuan, dia juga reti pakar dalam ilmu falak. Jadi dia ni, Syekh Usamah ni, yang muda ni, dia ada buka kelas falak, ilmu falak, ilmu perbintangan ni, dia buka. Tuan-tuan, yang belajar sekali dengan Syekh Usamah Aikar ni, siapa dia? Syekh Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Yang saya cerita tadi, dia ni alim besar. Dia ni ulama besar. Segala rujukan fiqh akan rujuk pada dia. Tuan-tuan, tapi dia tak segan silu untuk duduk dengan orang yang jauh lebih muda daripada dia.
untuk belajar ilmu falak daripada Syekh Usamah Al-Aikar. Tuan-tuan, masya-Allah. Ni satu orang kata ni lah kerendahan. Makanya orang yang rendah ni, maka dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila orang ni dia nak dapat khusyuk, bila orang ni dia nak dapat khusyuk, maka yang pertamanya hendaklah dia mempelajari macam mana sembahyang yang betul yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, hendaklah dia mendirikan qiyamul lail. Dan tuan, dia kena bangun malam kalau dia nak dapat khusyuk dalam sembahyang dia. Pasal apa? Kerana khusyuk tadi kita sebut, dia bukan perkara luaran, ianya adalah perkara dalaman. Maka bila kata perkara dalaman ni, dia kena minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bi itmami qiyamihinna, hendaklah dia sempurnakan berdiri dia. Maknanya dia kena berdiri betul-betul. Dan tuan, ni yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang Nabi tegur ni. Dan tuan, bila sahabat ni kata, ya Rasulullah, alim ni, ajar aku macam mana sembahyang yang betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memperbetulkan qiyam kamu, kata Nabi. Dan tuan, bila kata qiyam ni, kita kena berdiri tegak. Tegaknya tulang belakang kita. Dan tuan, berdiri tegak sungguh macam tu. Maka kata Imamul Haddad, bi itmami qiyamihinna, hendaklah dia sempurnakan berdiri dia. Tuan, sempurnakan berdiri. Wa qiraatihinna, dan hendaklah dia memperelokkan, menyempurnakan bacaan dia. Dan tuan, bacaan dekat dalam sembahyang bagi dengar apa ni pada telinga kita, sebiji. Dan tuan, bila kata baca ni, tuan, bila kata baca, hakikat baca ni apa dia? Dan tuan, bila kata baca ni, dia mesti kena mengikut kaedah ulama bahasa Arab. Dan tuan, bila kata baca ni, dia mesti berlafaz. Dan juga dia mesti kena ada huruf. Dan hendaklah bersuara. Yang ni yang dimaksudkan dengan baca. Tapi tuan-tuan, kalau dia baca lagu ni, dia baca Bismillah. Iya tu. Iya. Sat dengar, sat tak dengar. Tuan-tuan, yang tu bukan daripada makna baca. Tuan-tuan, kita suara macam berbisik pun tak apa. Yang penting kita dengar setiap daripada butir huruf yang kita sebutkan itu. Tuan-tuan, kita baca dengan sempurna. Tuan-tuan, tapi dalam bacaan sempurna ni, tuan-tuan, yang ni atas orang lah. Tuan-tuan, atas orang. Kadang-kadang ada orang yang dia baca boleh dengan baca fasih, dengan lahjah Arabnya, dengan apa. Yang ni ala kulli hal. Dan yang ni mungkin kepada orang-orang yang mengaji di negara Arab, ataupun dia itu memang khusus di dalam bidang bacaan Al-Quran, yang tu lainlah. Tapi yang dimaksudkan, kamu kena baca dengan bacaan sempurna ni, baca sebagaimana yang sampai kepada kita. Dan contoh Al-Quran, contoh Quran, bila kita baca sebagaimana Quran diturunkan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca elok-elok macam tu. Kita tak baca dengan pelet, kita tak baca dengan telo, kita tak baca dengan buat-buat apa, tidak. Kita baca sebagaimana Quran diturunkan pada kita. Tuan-tuan, selama mana dia baca tu adalah membaca sebagaimana Quran diturunkan, maka sah dah dia punya sembahyang dia. Sah dah, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita berimam, jangan cepat-cepat nak mufaraqah. Dengar tu imam ni macam tak fasih
Tuan-tuan, tapi dia tidak mengubah makna. Yang batai ni, bila mana dia mengubah makna, pada masa tu baru kita kira sah ataupun tidak sahnya sembahyang pada waktu tu. Tuan-tuan, tapi kalau agak macam tak pasal, bacaan tu lahjah al-ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahjah al-ustaz. Tuan-tuan, boleh lagi ya? Boleh lagi. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia baca masih lagi dalam lengkungan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Tuan-tuan, yang saya sebut ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Hasyiah Al-Madaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pada menerangkan ibadat berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan cepat-cepat mufaraqah, rugi kita. Kecuali bila mana dia mengubah akan makna dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa khusyu'ihinna, dan hendaklah dia menjaga dia punya kekhusyukan dia. Dan tuan, khusyuk ni makna apa? Dia menghadirkan hati ketika mana dia bersembahyang. Dan tuan, masya-Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagi orang-orang yang nak masuk ke dalam sembahyang, hendaklah dia melakukan persediaan, kata Imam Ghazali. Dan dia kena buat persediaan. Imam Ghazali kata hendaklah dia bersiap awal, kata Imam Ghazali. Yang kedua, dia mempersiapkan hati. Dan ni kita jarang buat ni. Kalau persiapkan diri biasa, pakai baju-baju pak, gosok ke tak gosok, pakai minyak wangi, lagi apa lagi, macam-macam kita siap. Tapi Imam Ghazali kata, hang bersiap pada baju, hang juga kena bersiap pada hati, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan apa dia? Hati kita dah siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana pada waktu kita nak sembahyang ni, kita menghadap siapa pada hakikatnya? Tuan-tuan, siapa yang kita duk hadap ni? Tuan-tuan, Masya Allah, disebut di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Atha'illah, manusia ni, dia terpedaya dengan benda yang tak nampak di hadapan mata dia. Tuan-tuan, masa dia sembahyang, relax lah. Dia tak fikir apa dah, hati dia lagu mana apa semua sekali ni dia tak fikir. Pasal apa? Kerana dia menghadap kiblat ni tak ada apa. Tuan-tuan, Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari kata apa? Manusia selalu terpedaya dengan benda yang tak nampak di hadapan dia. Tuan-tuan, masa kita sembahyang ni, kita menghadap kat siapa? Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, idza qama lis-salah. Tuan-tuan, ni persediaan hati kita. Selain daripada persediaan pakaian dan zahir kita, persediaan hati. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, idza qama lis-salah, apabila seseorang dia berdiri kerana nak sembahyang. Tuan-tuan, dia berdiri kerana dia nak sembahyang. Sebab itu kita kena berdiri, tuan-tuan. Pernah satu masa Imran bin Hasin radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, Imran bin Hasin ni sahabat Nabi SAW. Imran bin Hasin ni pernah ni satu masa dia kena sakit buasir. Tuan-tuan, dia nak berdiri, payah dia nak berdiri. Bila dia sukar untuk berdiri, akhirnya dia nak sembahyang dengan duduk. Kata Nabi SAW, qum ya Hasin, wahai Imran. Qum ya Imran, wahai Imran,
berdiri wahai Imran, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, daripada percakapan Nabi ni, hadis Nabi ni, keluar hukum berkenaan dengan berdiri. Selagi mana dia boleh berdiri, sama ada dengan sokongan ataupun dengan dia upah kepada orang, dia kena berdiri. Yang ni pada salat wajib saja. Pada salat yang fardu saja. Salat sunat boleh pilih. Nak sembahyang duduk boleh, nak sembahyang berdiri boleh, walaupun tidak ada keuzuran. Demikian yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan tu sembahyang sunat tak apa, rasa malas nak berdiri, buat sambil duduk. Allahu Akbar, buat sambil duduk. Cuma kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mendirikan solat sunat ni dengan cara duduk, sedangkan dia tidak ada keuzuran, dia diberikan dengan separuh pahala daripada Allah. Dan tuan, pahala dia separuh sahaja, tak penuh pahala dia. Yang tu tak kira lagi, yang tolak-tolak tu tak kira lagi. Separuh pahala dia. Melainkan bila mana dia ada keuzuran, lalu dia sembahyang sunat dengan duduk, maka pahala yang dia akan dapat adalah pahala penuh, kata Nabi SAW. Dan tuan, tapi pada sembahyang yang wajib tak, selagi dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Walaupun hanya sebahagian daripada berdiri, dia kena berdiri dulu. Ada orang kata, oh susahlah Ustaz macam tu. Tuan-tuan, kita duduk atas dunia ni memang untuk kita bersungguh-sungguh di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia memang betul tak larat untuk berdiri, dia dibenarkan untuk duduk pada masa tu. Tapi saya nak cerita, pasal apa yang sembahyang ni kena berdiri? Kerana hadis ni, kata Nabi SAW, bila seseorang itu dia berdiri nak sembahyang, masa tu fa'aqbalallahu biwajhihi, Allah menghadapkan seluruh daripada rahmat dia kepada orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang sembahyang, dia sedang menghadap kepada Allah. Kerana tu Nabi sebut, kalaulah kamu tahu apa yang ada antara orang yang sembahyang dengan apa yang ada di hadapan dia, kamu tak akan berani melintas di hadapan dia, sekalipun kamu terpaksa berdiri selama 40 tahun, kata Nabi SAW. Tak tahu pasal apa kita sembahyang ni, kerana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang nak khusyuk ni, hendaklah dia buat dua persiapan. Persiapan tubuh badan dia, satu lagi adalah persiapan hati dia. Kemudian kita habiskan sikit, wa ruku'ihinna, dan hendaklah dia sempurnakan rukuk dia, wa sujudihinna. Tuan-tuan, semua ni kita buat dengan sempurna. Rukuk bagi betul, kemudian i'tidal bagi betul, dan jaga tumakninah di dalam setiap pergerakan kita. Wasairi arkanihinna wasunanihinna, dan kamu sempurnakan semua sekali rukun-rukun sembahyang dan sunat-sunat sembahyang. Tuan-tuan, maka inilah sembahyang yang diajar oleh Nabi satu. Yang kedua, inilah sembahyang yang dikehendaki pada syarak kita. Tuan-tuan, maka dengan sembahyang yang macam ni, dia akan memberikan kesan yang besar dalam kehidupan seseorang. Wa ash'ir qalbaka qabla dukhuli fi shalah, dan hendaklah engkau rasakan dalam hati engkau sebelum masuk dalam sembahyang, azamata, rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita akan terang pada minggu hadapan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik
datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.